Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Layang-layang di balik awan, terlepas tangan melayang pergi. Selamat datang kami ucapkan kepada sekalian yang kami hargai. Untuk makluman hadirin, pertandingan yang kita saksikan sebentar lagi merupakan salah satu agenda bagi memenuhi tugasan tutorial GBN 1103. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan dua kumpulan yang akan berdebat pada hari ini, iaitu kumpulan pendukung kerajaan dan kumpulan pembangkang. Pada hari ini, tujuan kita berkumpul adalah untuk mendengar satu sesi perbahasan yang berbunyi kebergantungan sektor ekonomi Malaysia kepada pelajar asing. Tanpa membuang masa, dijemput Perdana Menteri daripada pihak kerajaan Yang Amat Berhormat Faris Izzuddin bin Muhfazil untuk memberikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam. Pertama sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Yang di-Pertua Dewan Muhammad Fahmi bin Abdul Latif, Barisan Perwakilan Kerajaan yang terdiri daripada saya selaku Perdana Menteri, Menteri kedua Muhammad Aiman Faris, Menteri ketiga Afif Nazmi, dan perwakilan pembangkang yang cantik lagi rupawan. Jadi pada malam yang berbahagia ini, kami daripada pihak kerajaan ingin menggagaskan satu usul yang berbunyi kebergantungan sektor ekonomi Malaysia kepada pekerja asing. Sebelum kita pergi lebih mendalam, eloklah sekiranya kita berkenalan dahulu dengan usul kita pada malam ini. Tuan Yang di-Pertua, izinkan saya memberi definisi konsep bagi sektor ekonomi dan definisi bagi pekerja asing. Yang pertama, definisi konsep bagi sektor ekonomi ialah ilmu bukan pengeluaran, pengagihan, penggunaan barang-barang dan perkhidmatan. Manakala definisi konsep bagi pekerja asing pula ialah orang yang bekerja di negara yang bukanlah seorang warga negara. Seperti contoh yang kita dapat lihat, warga negara Indonesia yang bekerja di negara Malaysia. Jadi ini jelaslah menggambarkan yang orang Indonesia itu merupakan pekerja asing di negara Malaysia. Oleh yang demikian, kami di perwakilan kerajaan sebulat suara menyokong gagasan kami, iaitu sektor ekonomi Malaysia sememangnya bergantung kepada pekerja asing berdasarkan beberapa hujah yang bernas. Hujah yang pertama yang ingin saya lontarkan ialah sektor ekonomi Malaysia sememangnya bergantung kepada pekerja asing kerana sikap rakyat Malaysia sendiri yang terlalu memilih dalam bidang pekerjaan. Seterusnya, sektor ekonomi Malaysia sememangnya bergantung kepada pekerja asing kerana rakyat Malaysia mempunyai bilangan yang sedikit dan tenaga kerja yang agak rendah. Jadi, ini dapat dibuktikan dengan statistik yang dikeluarkan daripada Jabatan Perangkaan, di mana populasi penduduk Malaysia kini mencecah 32.73 juta. Jadi ini jelaslah menunjukkan bahawa bilangan 32.73 juta itu tadi amatlah kecil dan tidak mampu menampung tenaga kerja untuk menjana ekonomi negara Malaysia. Di mana impian negara Malaysia ialah untuk menjadi negara maju dan membangun. Seterusnya ialah isu pembayaran gaji yang rendah dan tidak setimpal dengan kudrat. Itu menjadikan sektor ekonomi Malaysia ini bergantung sepenuhnya kepada pekerja asing. Jadi sebelum saya duduk, saya ingin meletakkan bebanan bukti kepada rakan pembangkang
Pertama, sila buktikan kepada kami bahawa sektor ekonomi Malaysia sememangnya tidak bergantung kepada pekerja asing. Yang kedua, sila buktikan kepada kami bahawa tiada sikap pemilihan kerja dalam kalangan rakyat Malaysia. Yang ketiga, sila buktikan juga kepada kami bahawa tenaga kerja bagi negara Malaysia mencukupi untuk menjana ekonomi negara Malaysia pada tahun ini dan pada masa akan datang. Dan akhir sekali, sila kemukakan juga bukti yang menunjukkan bahawa tidak terjadinya isu pembayaran gaji yang rendah dan tidak setimpal dengan kudrat dalam kalangan rakyat Malaysia. Tuan Yang di-Pertua, mohon untuk terus mencadang. Terima kasih diucapkan kepada Perdana Menteri Faris Izzuddin bin Moh Fazil atas ucapan yang diberikan sebentar tadi. Seterusnya, dijemput Ketua Pembangkang Yang Amat Berhormat Rabiatul Alia binti Moh Ashruddin untuk memberikan hujah-hujah. Dipersilakan. Terima kasih dan selamat malam diucapkan kepada Tuan Yang di-Pertua. Ucapan selamat malam dan Assalamualaikum buat perwakilan kerajaan, rakan-rakan pembangkang dan sidang Dewan sekalian. Di dahan tualang kedidi berteduh, tersangkut kaki dek layang-layang. Sayang kerajaan yakin teguh, namun usul terbang melayang. Kami di pihak pembangkang pada hari ini membangkang usul pihak kerajaan. Sebaliknya, pendirian kami di barisan pembangkang ialah kebergantungan ekonomi kepada pekerja tempatan berdasarkan kepada sumbangan pekerja tempatan dalam pembangunan ekonomi melalui sektor pekerjaan. Tuan Yang di-Pertua, saya sebenarnya muskil dengan definisi usul Perdana Menteri. Apakah kayu ukur kebergantungan yang menyebabkan pihak kerajaan mengatakan ekonomi ini bergantung kepada pekerja asing? Pihak kerajaan tidak memberi bukti secara jelas bahawa secara puratanya sektor-sektor pekerjaan bergantung kepada pekerja asing. Bila kita mahu mengatakan kebergantungan, maka pembuktian secara purata itu perlu ada, bukan hanya tertumpu kepada beberapa sektor sahaja. Kerana semua sektor pekerjaan menyumbang kepada pembangunan ekonomi. Adakah pihak kerajaan pada hari ini mahu menafikan nilai kerja pekerja tempatan? Tuan Yang di-Pertua, pihak pembangkang tidak melihat usul kerajaan pada hari ini relevan. Kerana apabila kita lihat pada sumbangan pekerja tempatan dalam pembangunan ekonomi, ia perlu diambil kira. Nilai kerja pekerja tempatan dalam sektor kerajaan, swasta maupun GLC melalui jawatan-jawatan tertentu sebagai bukti bahawa sektor-sektor pekerjaan ini masih memerlukan khidmat dan tenaga kerja pekerja tempatan. Tuan Yang di-Pertua, bagi menyokong pendirian kami di barisan pembangkang, saya bawakan hujah pertama, iaitu dominasi pekerja tempatan dalam sektor pekerjaan. Kita dapat lihat sektor ekonomi masih lagi didominasi oleh rakyat Malaysia seperti dalam bidang peladangan, perindustrian, perniagaan dan pembinaan. Buktinya, seperti dalam bidang peladangan, masih lagi terdapat orang Melayu, Cina dan India yang bekerja di sektor peladangan seperti mengutip buah kelapa sawit dan sebagainya. Dalam sektor 3D pula iaitu pembinaan, pekerja asing sebagai buruh, tetapi masih lagi terdapat pihak atasan sesebuah syarikat pembinaan merupakan orang tempatan seperti jurutera bangunan, arkitek, juru ukur, arkitek landscape, perancang bandar, pengurusan harta tanah dan lain-lain. Hakikatnya, gerak kerja orang atasan inilah yang perlu juga dinilai kredibilitinya bagi memastikan segala projek binaan berjalan lancar demi memastikan memberi sumbangan dalam pembangunan ekonomi. Buktinya, menurut sumber bernama, statistik tenaga buruh mengikut kewarganegaraan adalah sebanyak 13.3 juta orang warga negara
manakala bukan warga negara adalah sebanyak 2.3 juta orang. Tuan Yang di-Pertua, kami di Barisan Pembangkang sekali lagi menegaskan bahawa kami tidak bersetuju dengan usul kerajaan, malah kami yakin bahawa kebergantungan ekonomi kepada pekerja tempatan kerana kami melihat kepada sumbangan tenaga kerja pekerja tempatan dalam sektor pekerjaan. Sekian dari saya, mohon untuk terus membangkang. Terima kasih diucapkan kepada Ketua Pembangkang Yang Amat Berhormat Rabiatul Alia binti Muh Ashharuddin atas hujah-hujah sebentar tadi. Untuk meneruskan perbahasan kita, dijemput Menteri Kedua daripada Perwakilan Kerajaan Yang Berhormat Muhammad Aiman Faris bin Muhammad untuk memberikan ucapan. Dipersilakan. Terima kasih Yang di-Pertua. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada wakil kerajaan dan pihak pembangkang. Baiklah, ternyata pihak pembangkang tidak berdiri di atas bumi yang nyata kerana fakta yang dilontar tidak berdasarkan fakta yang sebenar. Menurut kata-kata Ketua Pembangkang, beliau menyatakan bahawa dominasi pekerja tempatan dan diberi contoh iaitu dalam bidang perladangan. Baiklah, menurut statistik Jabatan Imigresen Malaysia menunjukkan jumlah pekerja asing aktif terkini adalah sebanyak 2.3 juta orang iaitu merangkumi 14.74% daripada jumlah keseluruhan menurut data 2019. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia pula menganggarkan jumlah warga asing yang tinggal secara sah di negara ini adalah sekitar 3.3 juta orang, tidak termasuk para pendatang tanpa izin atau dikenali sebagai parti. Baiklah, menurut Muhammad Khairuddin, iaitu Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi, beliau ada menyatakan bahawa kerajaan sedang mempertimbang untuk memberikan permit sementara kepada pekerja asing tanpa izin di negara ini bagi menangani situasi kritikal di sektor sawit dan juga getah bagi bidang pekerjaan yang masih sukar menarik minat rakyat tempatan. Ini menunjukkan kajian yang dibuat oleh pihak pembangkang belum cukup ke akar umbi bagi membuktikan bahawa negara kita sememangnya bergantung kepada pekerja asing. Saya mulakan dengan hujah saya, iaitu terdapatnya isu pembayaran gaji kepada pekerja. Baiklah, menurut Kementerian Sumber Manusia, gaji minimum yang perlu diberikan adalah sebanyak RM1,050 dan undang-undang ini telah dikuatkuasakan lebih kurang 2 ke 3 tahun. Tuan Yang di-Pertua, memang undang-undang ini telah dikuatkuasakan, tetapi ada segelintir majikan yang masih enggan dan degil untuk menguatkuasakan undang-undang yang telah diperuntukkan. Tuan Yang di-Pertua boleh bayangkan apa yang mereka akan makan jika gaji sebanyak 900 sebulan. Apa yang mereka boleh beli? Kerana permintaan sekarang menuntut jumlah wang yang banyak. Sedangkan gaji RM1,050 sudah cukup-cukup untuk menampung perbelanjaan. Tambahan pula gaji 900 yang diberi dalam masa sebulan untuk menanggung perbelanjaan mereka. Adakah itu logik Yang di-Pertua? Nampaknya pembangkang tersalah lagi di situ. Baiklah, Tuan Yang di-Pertua, saya ingin menegakkan bahawa dengan bukti isu pembayaran gaji ini menunjukkan bahawa rakyat tempatan akan kurang berminat kerana masalah gaji yang telah berlaku. Ini menunjukkan bahawa kebergantungan kita kepada tenaga buruh iaitu pekerja asing akan semakin meningkat. Saya tidak katakan pekerja tempatan langsung tidak memberi sumbangan, tetapi kebanyakannya bergantung kepada pekerja asing dan
kebergantungan kita kepada pekerja asing masih lagi tinggi berbanding pekerja tempatan. Baru-baru ini terdapat juga isu yang dikemukakan oleh syarikat terkemuka iaitu Top Glove yang mengeluarkan sarung tangan getah ataupun produk-produk getah. Mereka juga ada mengeluarkan kenyataan yang mengatakan bahawa mereka mengalami kekurangan pekerja akibat daripada akibat pekerja asing dihadkan daripada bekerja di negara kita. Ini menunjukkan bahawa negara kita masih lagi bergantung tinggi dengan pekerja asing. Baiklah Tuan Yang di-Pertua, saya tegaskan sekali lagi, bukti-bukti dan hujah-hujah yang saya lontarkan menunjukkan bahawa negara kita masih lagi bergantung kepada pekerja asing untuk menaik taraf ataupun meningkatkan lagi ekonomi di negara kita. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya akan berdiri seorang jejaka yang akan terus membidas hujah daripada pihak pembangkang. Tuan Yang di-Pertua, mohon untuk terus mencadang. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Muhammad Aiman Faris bin Muhammad atas ucapan sebentar tadi. Seterusnya, dijemput perwakilan pembangkang kedua daripada pihak pembangkang Yang Berhormat Nur Afifah binti Ishak untuk memberikan hujah-hujahnya. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Pengetua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para hakim yang menjadi tunggak keadilan, penjaga masa yang setia dengan masanya, barisan kerajaan yang amat saya geruni, rakan-rakan pembangkang yang banyak membantu, seterusnya hadirin dan hadirat sekalian. Bangkitnya saya sebagai pembangkang kedua ialah bagi meneruskan teguh membangkang usul kerajaan dan setia dengan pendirian kami iaitu kebergantungan ekonomi bukan bergantung kepada pekerja asing, malah pekerja tempatan. Berasaskan prinsip kami iaitu sumbangan pekerja tempatan dalam pembangunan ekonomi melalui sektor-sektor pekerjaan. Tuan Yang di-Pertua, kemusykilan pembangkang saya ulang. Berapakah purata secara keseluruhan ekonomi ini bergantung kepada pekerja asing? Kemudian, mengapa pihak kerajaan hanya melihat kepada sektor-sektor tertentu sahaja sedangkan semua sektor pekerjaan menyumbang kepada ekonomi? Jika hanya mahu menilai kebergantungan di sektor tertentu, bagaimana pula sumbangan pekerja tempatan di sektor yang selainnya? Jadi di sini dapat dilihat sumbangan mereka seperti dianaktirikan. Tuan Yang di-Pertua, bagi menyokong pendirian kami, saya akan bawakan dua lagi hujah. Hujah kedua pihak pembangkang ialah pengiktirafan kemahiran pekerja tempatan. Masyarakat Malaysia juga memiliki kemahiran dalam sektor ekonomi, jadi tiada isu kebergantungan warga asing ini. Misalnya, Malaysia telah mengeluarkan ramai graduan TVET yang berkemahiran yang mampu menghasilkan tenaga kerja yang kompeten yang semestinya dapat menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi. Jika kita lihat pada hari ini, para graduan sudah mula mencari inisiatif untuk memajukan diri dalam usaha mencipta pekerjaan. Contohnya menjadi penternak dan petani. Contoh usaha mereka ialah mengusahakan ladang-ladang buah-buahan, ladang sayur-sayuran, kolam ikan air tawar menggunakan ilmu yang mereka miliki di IPT seperti cara tanaman kaedah fertigasi. Banyak juga IPT yang menawarkan jurusan ke arah ini seperti College University Agroscience Malaysia di bawah seliaan RISDA, Universiti Putra Malaysia dan lain-lain kerana Malaysia mengiktiraf nilai ilmu para graduan. Sekiranya terdapat pekerja asing pun, kebanyakan mereka adalah tidak berkemahiran.
Menurut Jabatan Perangkaan, terdapat sektor yang mempunyai pekerja profesional kurang dari 5% seperti sektor pertanian dan pembinaan. Satu daripada penyumbang kepada rendahnya peratus ini adalah kehadiran pekerja asing yang tidak mahir. Apa yang ingin disampaikan oleh saya, sektor ekonomi tidaklah bergantung kepada warga asing ini di mana kemahiran yang dimiliki oleh pekerja asing ini ialah rendah dan tidak semestinya mampu menyumbang kepada perkembangan ekonomi Malaysia. Kemudian bagi hujah ketiga, kutipan cukai dalam sumbangan pembangunan ekonomi. Cukai pastinya berupaya dalam meningkatkan ekonomi. Jika kita lihat, jumlah pekerja asing ini hanya sedikit jika dibandingkan dengan pekerja tempatan. Jika dikenakan cukai pun tidak dapat menandingi jumlah pekerja tempatan yang membayar cukai. Jadi sumbangan pembayaran cukai ini lebih tertumpu kepada pekerja tempatan. Dapat dilihat prestasi kutipan kasar cukai langsung negara yang dikutip Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN bagi 2018 berjumlah 137 bilion. Menteri Kewangan Lim Guang Eng pada masa itu berkata kutipan itu meningkat sebanyak 11.13% berbanding 2017. Tuan Yang di-Pertua, berdasarkan hujah-hujah dan pembuktian kami di pihak pembangkang, tidak dapat dinafikan bahawa yang sebenarnya ekonomi itu bukan bergantung kepada pekerja asing tetapi pekerja tempatan. Melihat kepada sumbangan pekerja tempatan dalam sektor pekerjaan secara keseluruhan, bukan hanya sektor tertentu sahaja. Sekian daripada saya, mohon terus membangkang. Terima kasih diucapkan kepada pembangkang kedua Yang Berhormat Nur Afifah binti Ishak atas hujah-hujah yang disampaikan sebentar tadi. Hadirin yang dihormati, seterusnya majlis diteruskan dengan ucapan daripada Menteri Ketiga daripada Perwakilan Kerajaan Yang Berhormat Muhammad Afif Nazmi bin Nurzi untuk menyampaikan hujah-hujahnya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera diucapkan buat Tuan Yang di-Pertua Dewan Muhammad Fahmi bin Abdul Latif, rakan-rakan di perwakilan kerajaan dan seterusnya perwakilan pembangkang yang saya hormati. Tuan Yang di-Pertua, ingin saya tegaskan sekali lagi bahawa perwakilan kerajaan sebulat suara dan bersetuju untuk sekali lagi menyokong gagasan usul yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, iaitu kebergantungan sektor ekonomi Malaysia terhadap pekerja asing berdasarkan kepada 3 hujah yang telah kami berikan sebentar tadi, iaitu pertama, sikap rakyat Malaysia yang suka memilih pekerjaan, kedua, sumber manusia yang tidak mencukupi, dan ketiga, isu pembayaran gaji yang membelenggu pekerja asing. Tuan Yang di-Pertua, bangkit wakil daripada pihak pembangkang iaitu Ketua Pembangkang mengatakan kerajaan tidak meletakkan kayu ukur terhadap kebergantungan pekerja asing. Tuan Yang di-Pertua, ingin saya tegaskan sekali lagi, telah kami letakkan sebenarnya kayu ukur yang mana mereka tidak cakna. Pertama, kami menerangkan buruh atau pekerja asing ini sebenarnya buruh yang bekerja di sektor yang boleh dianggap sebagai kasar. Tuan Yang di-Pertua, bangkit Ketua Pembangkang mengatakan GLC masih memerlukan khidmat pekerja tempatan. Sebenarnya, jika kita lihat, saya bidas. Statistik menunjukkan seramai 1.5 pekerja asing yang masih berada di Malaysia dan daripada statistik tersebut, seramai 2,766 orang ditahan kerana PLKS atau tamat tempoh dan gagal diperbaharui. Ini bermakna kebergantungan terhadap pekerja asing adalah amat tinggi sehingga kan majikan-majikan ini sanggup melakukan kesalahan dengan menggaji pekerja-pekerja asing yang tidak mempunyai permit. Tuan Yang di-Pertua, bangkit sekali lagi, Ketua Pembangkang mengatakan pekerja asing ini masih bekerja yang mana orang-orang atasan dalam
GLC atau syarikat tersebut adalah orang tempatan. Tuan Yang di-Pertua, sebenarnya jika kita lihat, kami di perwakilan kerajaan tidak pernah meletakkan kayu ukur orang atasan sebagai pekerja asing. Dalam skop yang kami letakkan, kami mengatakan pekerja asing merupakan pekerja yang menerima gaji sebanyak antara 1,050 sehingga kita lihat jika perwakilan pembangkang hanya melihat kepada syarikat yang mempunyai kaitan dengan kerajaan atau GLC, dengan izin Tuan Yang di-Pertua, Government Link Company, kami berpendapat ianya adalah amat tidak wajar dan tidak seimbang. Kerana jika kita lihat sebagai contoh ya, tamsilnya jika kita perhatikan syarikat seperti Garuda Cove yang mana ianya merupakan syarikat GLC atau syarikat yang mempunyai perkaitan dengan kerajaan menggaji pekerja-pekerja asing yang mempunyai permit. Akan tetapi bagaimana pula dengan syarikat-syarikat lain yang bukan GLC? Maksud saya syarikat-syarikat yang mempunyai peratusan yang lebih banyak berbanding GLC. Kita tahu dalam sektor ekonomi Malaysia, bukan semua syarikat adalah syarikat GLC yang mana menerima bantuan daripada pihak kerajaan. Seterusnya, bangkit pula perwakilan pembangkang menerusi pembangkang kedua mengatakan kerajaan hanya melihat kepada sektor tertentu dan kerajaan ibarat menganaktirikan pekerja tempatan. Tuan Yang di-Pertua, sebenarnya kita lihat secara realitinya bagaimana sektor ini sebenarnya menggaji pekerja-pekerja asing dengan menjadikan mereka sebagai sumber pergantungan yang utama. Saya beri contoh. Dalam sesuatu projek pembinaan, dapat kita lihat dengan jelas bagaimana peratusan pekerja asing dan pekerja tempatan yang amat tinggi perbezaannya. Pertama, kita lihat persoalan saya kepada perwakilan kerajaan, perwakilan pembangkang yang mungkin akan dijawab sebentar lagi. Secara realitinya, manakah yang lebih banyak? Pekerja asing atau pekerja tempatan? Soalan kedua saya ingin meletakkan beban bukti. Buktikan kepada kami mana-mana sektor yang mempunyai buruh atau pekerja asing yang lebih ramai, yang lebih sedikit berbanding pekerja tempatan. Dan persoalan saya yang ketiga, buktikan bagaimana isu pembayaran gaji ini sebenarnya bukan satu isu yang besar. Kerana jika kita lihat dalam sidang parlimen pada 2018 telah diwartakan gaji minimum sebanyak RM1,050. Tuan Yang di-Pertua, pada hari ini kita lihat RM RM1,050 adalah gaji minimum. Tapi bagaimana pula dengan sesetengah majikan yang sanggup menggaji pekerja mereka serendah RM900, iaitu mereka menggaji pekerja-pekerja asing. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka berpendapat bahawa dengan menggaji pekerja asing, pertama, mereka berpendapat bahawa pekerja asing ini tidak banyak celoteh. Kedua, mereka berpendapat bahawa menggaji pekerja asing ini adalah lebih untung kerana mereka perlu membayar gaji mereka dalam nilai yang lebih sedikit berbanding pekerja tempatan, yang mana kita tahu dalam penggajian pekerja tempatan mereka perlu membayar unsur-unsur seperti SOCSO dan EPF. Oleh itu Tuan Yang di-Pertua, kami di perwakilan kerajaan berpendapat bahawa pembangkang sebenarnya tidak memahami usul kebergantungan sektor ekonomi Malaysia terhadap pekerja asing. Oleh itu Tuan Yang di-Pertua, mohon untuk terus mencadang. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Muhammad Afif Nazmi bin Nurzi atas hujah-hujah yang diberikan sebentar tadi. Hadirin sekalian, dijemput perwakilan pembangkang ketiga Yang Berhormat Nur Syaza Anati binti Syaharuddin untuk memberikan ucapan. Dipersilakan.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Tuan Speaker Dewan, penjaga masa barisan pihak kerajaan, sahabat di perwakilan pembangkang serta hadirin hadirat semua. Terbang helang setinggi awan hingga sebentar di bumbung rumah. Garang-garang pihak kerajaan, sayangnya hujah semua lemah. Saya selaku pembangkang ketiga masih tetap membangkang usul kerajaan. Sebaliknya, kami berpendirian berasaskan prinsip kami sumbangan pekerja tempatan dalam pembangunan ekonomi melalui pekerja asing. Pekerja tempatan. Yang pertama, barisan yang berhormat pihak kerajaan telah gagal dalam membidas definisi konsep sebenar kebergantungan ekonomi kepada pekerja asing. Menteri pertama hanya memberi maksud dan konsep sebenar ekonomi dan juga pekerja asing. Namun Menteri pertama tidak memberikan konsep sebenar kebergantungan, seolah-olah menteri kerajaan yang pertama tidak berpijak di bumi yang nyata dan mereka hanya mengatakan ekonomi hanya dibangunkan dalam sektor pembinaan sahaja. Persoalan saya di sini, adakah sektor pembinaan sahaja pekerja buruh dapat membangunkan ekonomi? Tuan Yang Dipertua, berdirinya saya di sini selaku YB pembangkang yang ketiga pada hari ini, saya akan mengajak anda semua untuk mengintai dan merungkai pelbagai masalah yang dibawa di meja kerajaan di bawah gagasan usul yang berbunyi kebergantungan ekonomi kepada pekerja asing. Yang Dipertua, Menteri pertama ada mengatakan bahawa sikap rakyat memilih pekerjaan. Pada pendapat saya, ini merupakan isu yang sangat remeh. Kita boleh melihat dalam ekonomi kita tidak sepatutnya fokus dalam sistem pembinaan sahaja, sektor pembinaan sahaja. Dalam pendidikan, dalam perubatan, tidak ada salah satu pun rakyat tempatan yang memilih dalam bidang ini. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahawa sikap rakyat Malaysia memilih dalam sektor pekerjaan. Yang kedua, Yang Dipertua, Menteri kedua ada mengatakan bahawa gaji yang rendah. Pada pendapat saya, dalam isu ini, rakyat berjaya dalam menyelesaikan isu ini di mana mereka membuat kerja sambilan, iaitu mereka menjadi usahawan, yang mana apabila menjadi usahawan, proses jual dan beli, berlakunya transaksi, maksudnya di sini ada proses jual dan beli, dan dalam masa yang sama proses jual dan beli ini akan membangkitkan, akan menaikkan sistem ekonomi di negara Malaysia. Yang Dipertua, di sini saja saya membangkang kesemua hujah-hujah yang diberikan oleh kesemua menteri kerajaan. Jadi di sini saya sebagai pembangkang ketiga akan masih tetap membangkang usul kerajaan dan mohon untuk terus membangkang. Terima kasih Yang Dipertua. Terima kasih diucapkan kepada perwakilan pembangkang ketiga Yang Berhormat Nur Syazah Nati binti Syaharuddin. Oleh yang demikian, tamatlah sesi perhujahan yang telah diadakan tadi. Majlis diteruskan dengan ucapan daripada Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Faris Izzuddin bin Muhfazil untuk memberikan ucapan. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Nampaknya perbahasan pada malam ini menjadi semakin hangat. Jadi untuk membuat penggulungan pada malam ini, sebenarnya perwakilan pembangkang tidak menjawab bebanan bukti yang dikemukakan perwakilan kerajaan. Dan yang kedua, perwakilan pembangkang menganggap bahawa isu kedua iaitu rakyat Malaysia atau mempunyai bilangan yang sedikit dan
tenaga kerja di Malaysia tidak mencukupi. Mereka menganggap bahawa isu ini merupakan isu yang remeh-temeh. Ini bermakna mereka mengambil ringan usul ini dan permasalahan rakyat. Maka di sini kita dapat membezakan yang mana kaca dan yang mana permata. Tuan Yang di-Pertua, terima kasih. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Faris Izzuddin bin Muhfazil atas ucapan beliau. Seterusnya, dijemput Ketua Pembangkang Yang Amat Berhormat Robiatul Alia binti Shah Ashruddin untuk memberikan ucapan. Dipersilakan. Terima kasih kepada Tuan Yang di-Pertua. Tuan Yang di-Pertua, kami di Barisan Pembangkang sekali lagi menegaskan bahawa kami tidak bersetuju dengan usul kerajaan. Malah kami yakin bahawa kebergantungan ekonomi kepada pekerja tempatan kerana kami melihat kepada sumbangan tenaga kerja pekerja tempatan dalam pelbagai sektor pekerjaan seperti dalam bidang pendidikan, kesihatan, perkhidmatan, pengangkutan, pembinaan dan pertanian. Tuan Yang di-Pertua, izinkan saya usulkan kembali hujah-hujah kami. Hujah kami ialah kebergantungan ekonomi bukan bergantung kepada pekerja asing, malah pekerja tempatan juga turut terlibat sama dalam sektor ekonomi. Seperti kita lihat, ramai pekerja tempatan yang terlibat dalam sektor pendidikan, kesihatan, peternakan dan sebagainya. Sekian dari kami pihak pembangkang. Terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Robiatul Alia bin Ashruddin atas ucapan sebentar tadi. Demikian berakhirnya majlis perbahasan yang sungguh hangat dan mendebarkan. Pihak majlis mengucapkan terima kasih kepada para pendebat dan seluruh warga Dewan. Saya akhiri majlis kita pada hari ini dengan dua rangkap pantun. Bunga katan, batik hiasan, bunga seroja, penghias sarung. Dua pasukan menguji kepetahan di dalam Dewan Majlis bertarung. Pohon lansat berbuah lebat ambil galah, jolokkan hamba. Begitu hangat orang berdebat, menang kalah, adat berlumba. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.